Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Fadil Tuan Imam, pengurusi yang terkuasa Masjid Alawi, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 1 Zulqa'dah 44 bersamaan dengan 21 hari bulan 5 2023, kita dapat meneruskan program pengajian yang sentiasa makmur di Masjid Alawi ini. Lebih-lebih lagi pada waktu menunggu di antara maghrib dengan isya adalah waktu bonus, sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, intizarus salati salatun. Mana kita tunggu solat yang pertama ni tak balik, tunggu yang kedua, orang yang ada dalam majlis ini dianggap sedang melakukan solat. Jadi alhamdulillah, para jemaah sekalian, tajuk yang kita akan bincang di sini iaitulah manusia yang bahagia sentiasa melakukan amal kebaikan yang tidak putus-putus. Tidak kata habis Ramadan kita berbreak sekali Ramadan, tidak. Kerana banyak iklan-iklan telah dikeluarkan, intihai Ramadan, berakhirnya bulan Ramadan, berakhirnya bulan puasa. Bukan berakhirnya ibadat. Ibadat tak boleh akhir. Selagi nyawa masih berada dalam tubuh kita, maka ibadat mesti dan wajib diteruskan. Jadi insya-Allah ayat yang kita akan pilih untuk sama-sama kita tadabbur atau baca ini, iaitulah ayat surah Ali Imran ayat 191. Surah Ali Imran ayat 191, iaitulah tentang manusia yang sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia yang sentiasa berzikir dalam apa keadaan sekalipun, kita jangan berhenti. Kata orang, bersama dengan denyut nadi kita, bersama itulah zikir ataupun ibadat yang berterusan, wajib ataupun mesti dilakukan. Maka para jemaah sekalian, cuba tengok ayat yang ada mushaf di tangan ataupun mushaf di dalam kitab tu, kita boleh ambil, boleh kita baca untuk kita lebih memahami apa yang kita nak bincangkan ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina, kita undur satu ayat lagi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ayat ini menceritakan kepada kita para jemaah sekalian, inna fi khalqis samawati wal ard, pada kejadian langit dengan bumi. Ini dalam ilmu tadabbur Al-Quran, kita alhamdulillah kena sentiasa bersama dengan Al-Quran. Kalau tak turun kitab lain, kita tak baca kitab lain, kita ada Quran je contohnya. Dunia dalam peperangan yang begitu dahsyat, habis kitab-kitab semua rusak, tinggal Quran satu je cukup untuk kita mengabdikan diri kepada Allah, untuk mencari jalan menuju Allah Azza wa Jalla.
Tetapi dengan cara dia, SOP dia seperti yang saya sebut tadi, baca Quran melalui 3 dimensi. Kita baca dengan mulut, itu yang kita duk baca hari-hari ni. Alhamdulillah. Agak-agaknya para jemaah sekalian, selepas berlalunya Ramadan, apabila pemegang mohon raja-raja mengisytiharkan hari raya, bermakna tamatlah Ramadan pada tahun 1444. Tapi bukan tamatnya ibadat. Buktinya ada setengah orang ni dia salah faham. Orang cakap habis bulan Ramadan, boleh raya. Dia pergi habis semua sekali. Saya tak tahu di kawasan kita ni ada iklan mencari orang hilang. Ada juga sini. Hilang juga Masjid Alwi pun. Maknanya dulu masa bulan Ramadan penuh. Lepas Ramadan kehilangan orang mau cari kita. Kita tak mau hilang. Kita nak nama kita, senarai kita sentiasa berada di rumah Allah Azza wa Jalla pagi, petang, siang, malam. Sebab itulah Allah nak beri anugerah kepada kita yang besar. Itu bacaan yang pertama, Quran. Lepas Ramadan jangan pula tak ada baca Quran. Quran dibaca untuk diambil pahala. Itu sesi yang pertama. Kita baca dengan bacaan yang betul, belajar tajwid, alhamdulillah. Kemudian bacaan yang kedua yang mesti kita baca, iaitulah dia panggil qiraah qalbiyah. Bacaan dengan hati. Ini yang kita dalam ayat kita ni, Allah SWT cerita, sebut kepada kita bacaan dengan hati. Kemudian yang ketiga, merangkumi semua sekali, iaitulah baca dengan amali. Mana kita baca dengan amali, yang Quran kata halal kita ambil, mana-mana yang Quran kata haram kita tinggalkan, apa saja yang digalakkan untuk kita buat, yang fardu jadi dijaga, yang sunatnya ditambah. Kalau kita tak ada, kita kata kita ni fardu saja, sunat tak ambil, kita kata rugi para jemaah sekalian. Karena itu bila kata sunnah, berbeza di antara sunnah dengan sunat. Ada beza ke tak ada beza? Sunnah dengan sunat, berbeza ke tidak? Siapa dia boleh jawab? Mana masjid bagi hadiah pada ni? Kalau kata sunat, mana tidak wajib. Kalau kata sunnah, ada yang wajib, ada yang sunat, dan ada juga perkara-perkara yang khusus kepada Nabi SAW, maka itu dah masalah sunnah. Jadi kita, maknanya bila kita duduk dalam suasana beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah beri pada kita satu tugasan yang mesti kita lakukan, tak boleh kita cuai, tak boleh kita abai, iaitulah tugas inna fi khalqis samawati wal ard, iaitulah pada penciptaan langit dengan bumi. Silih berganti malam dengan siang, la ayatin liulil albab, menjadi tanda kepada orang yang cerdik. Sekarang ni kita nak jadi orang cerdik ke tidak? Nak jadi orang cerdik. Tuan-tuan dan puan-puan tahu ke tidak? Bila masuk di akhirat esok, dalam syurga esok, tak ada matahari, tak ada bulan. Dengar ada kan? Matahari tak ada, bulan pun tidak ada. Karena itulah umur ahli syurga, bila masuk dalam syurga dia tak bertukar, dia tak bertambah. Nak tambah macam mana? Hari tak ada. Kita yang jadi tua ni, makin hari makin tua ni tak. Sebab esok naik pula satu hari. Setahun depan naik pula umur 50, 60, 70. Tapi orang dalam syurga dia tak ada tambah. Matahari dan bulan tidak lagi diberi fungsi. Timbul lagi soalan, habis nak curah macam mana? Kita kata Masya Allah, Allah Ta'ala yang boleh sediakan syurga untuk kita. Kita tak seduk memikir Allah Ta'ala nak beri matahari, nak curah macam mana. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kerja kita para jemaahnya berusaha, berfikir, bermati-matian buat kerja, bagaimana kita nak sampai ke syurga. Itu kerja kita. Kerja duk hantar menu kepada Tuhan tak? Syurga ni nak berapa bilik? Jangan. Itu kerja orang tak ada kerja nama dia. Ada setengah orang ni dia ajar doa. Ingat ada doa? Sini mungkin tak ada. Ada setengah masjid ni imam baca doa, ya Allah berilah kami dalam syurga esok nak duduk atas singgah sana. Nak pakai kain sutera, nak minum madu. Kita kata itu di antara orang yang hantar menu kepada Tuhan, dia nak minta belaka. Kita kata tak payahlah. Yang kita nak minta masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga, Allah Taala sediakan mengikut tahap, darjat dan standard level yang kita ada. Dalam syurga banyak darjat. Ada orang yang abrar, orang yang baik-baik. Kita harap kitalah di antara mereka. Allahumma ja'alna minhum
Ya Allah, jadikan kami di kalangan innal abrar lafi na'im. Orang yang abrar dalam nikmat yang begitu ada. Ada lagi atas daripada dia, al-muqarrabun, as-sabiqun as-sabiqun dalam surah Al-Waqiah yang kita baca. Mana orang yang lebih dahulu, lebih tinggi darjat. Maka bila Allah Ta'ala sebut, kamu kena tengok kepada apa yang aku buat ni, langit dengan bumi, dengan malam, dengan siang ni, silih berganti. Sebab apa? Sebab Allah nak letak satu tugasan kepada kita, iaitulah beribadat yang tak berhenti-henti. Mana ada cuti ibadat? Setengah orang perempuan ni, orang perempuan yang boleh bercakap ni, laki-laki kalau bercakap juga, kita kena hantar ke hospital dia. Dia kata saya cuti ni, cuti ibadat. Ada laki-laki cuti ibadat? Tak boleh. Orang perempuan dia boleh cuti. Jangan duduk berdengki dengan dia. Tapi cutinya dalam bab apa? Solat, tak boleh buatlah solat. Puasa, tak boleh nak puasa. Tapi dalam bab nak berzikir, tak ada halangan. Dalam bab baca Quran, ada khilaf. Ada khilaf kata, ada sebagian ulama kata, tidak boleh wanita dalam haid baca Quran, kena cuti juga. Dan masih lagi dalam perbincangan, ada yang mengatakan kalau dia ni hafizah, orang hafal Quran, dia guru Quran, kalau ustazah seorang di sekolah, dia cuti, 2 minggu anak murid cuti, naknya. Jadi itu kita serah ke perbincangan para ulama semasa yang menetapkan bahawa boleh dibenarkan dalam keadaan itu. Maknanya tak ada cuti kita ni beribadat. Allah Ta'ala buat, letakkan setiap hari ni malam dengan siang silih berganti. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita perasan ke tidak, di antara solat, puasa dan lain-lain, ada perbezaan dari sudut tauqid, dari sudut masa. Solat, kita ikut matahari. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Apabila matahari sudah di tengah langit itu, dirikan solat. Kerana itu dikatakan solat yang pertama kiraan sehari bukan subuh, zuhur. Kita duk kira subuh tak? Subuh la zuhur kira hari. Aqimis salata liduluki syams sampai ke malam. Dia pertukaran. Dan pergerakan kita ini dikira dengan perjalanan matahari. Matahari dah mula cerah, tanah fajar, kita solat subuh. Selepas solat subuh, apa yang kita nak buat? Yazkurunallah. Tengok ayat sambungan tu. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang sentiasa menyebut nama Allah dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan ketika duduk. Wa ala junubihim dan ketika dia sedang tidur. Jadi jangan salah faham. Kadang-kadang orang salah ambil ayat ni, dia pergi tafsir macam lain. Allazina yazkurunallaha qiyaman. Orang Allah Ta'ala suruh kita zikir waktu berdiri. Itu yang bangun melompat zikir. Dia baca Quran, jangan nak main-main. Dia kata awak main mana? Ni dalil Quran ni, Tuhan suruh bangun. Habis kenapa tak zikir waktu tidur? Ada tak kumpulan tarekat zikir tidur? Ada? Sambil tidur, zikir apa awak dia? Dia kata tak mahu zikir, payah nak bangun. Dia nak melompat, kita kata lah. Ayat Quran tu dibaca dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut apa? Allazina yazkurunallaha qiyaman. Orang ni berzikir waktu dia berdiri. Dia sedang berjalan. Dia duduk atas kenderaan. Di atas motosikal, atas kereta. Semuanya boleh berzikir belaka. Tak ada orang, kenapa awak tak zikir tu? Tak berani. Sebab apa tak berani? Takut disaman oleh JPJ. Ada? Ada kena saman zikir? Tak kena saman. Yang nak saman kita berzikir ni siapa? Siapa yang nak saman kita zikir? Syaitan ya nak samannya. Sebab dia tak mahu kita berzikir. Sebab orang yang berzikir ni, nanti kita tengok dia punya syarat zikir. Maknanya dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut allazina yazkurunallaha qiyaman. Orang berzikir ketika dia sedang berdiri. Wa qu'udan ketika dia sedang duduk. Wa ala junubihim ketika dia sedang tidur duduk. Semuanya bermakna kita berzikir dalam semua keadaan. Kita berzikir dalam semua keadaan. Bukan kata aku tak boleh ni tengah tidur, tak boleh zikir. Kita kata macam mana tengah tidur tak boleh zikir. Kita kena zikir sentiasa
sebagaimana Allah SWT benarkan kita dalam semua keadaan. Maka para jemaah sekalian, kemudian satu lagi dalam ujung ayat itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia juga kena berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Itu yang disebut oleh orang zikir dan fikir. Yang mana satu kita nak buat? Menarik kalau orang tanya, kita nak berfikir ke nak berzikir? Macam mana nak buat? Nak zikir ke nak fikir? Dua-dua. Sama juga timbul soalan, kita nak istighfar, nak taubat, ke nak bertasbih? Yang mana satu nak buat? Muslimat nak mana? Nak tasbih? Ke nak taubat? Maka kita ni, satu analogi yang dibuat oleh Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dia tanya guru dia, Ahmad Abdul Halim, rahmatullah jami', dia kata, Syekh, kita ni mana lebih utama di antara istighfar dengan tasbih? Yang mana satu nak pakai? Jadi Tuan Syekh dia jawab, mudah ya. Dia kata, tengok kepada kain. Kalau kain kotor, maka kita kena guna sabun, guna air panas. Ini manual punya cara basuh kain lah. Sekarang ni campur dalam mesin tu belakang kan. Maknanya kita kena guna air panasnya, kena guna sabun, klorok, barulah dia bersih. Tapi kalau kain dah bersih, guna pewangi lah baru sedap bau. Lembut dia punya kain. Itu bermakna kalaulah hati kita ni banyak kotor, kita rasa kerah hati, rasa sukar untuk nak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita kena banyak istighfar. Baginda Nabi SAW beristighfar berapa kali sehari? Ada riwayat kata 70, ada riwayat kata 100 kali. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi Nabi yang tak berdosa pun beristighfar, kenapa kita tak mau istighfar? Tapi kalau kita rasa kita tak banyak lagi dosa dah, banyakkan tasbih, banyakkan zikir, maka oleh kerana kita hari ini tak ada siapa berani mengatakan dia tak berdosa. Kalau ada orang berani kata tak berdosa tu, saya rasa orang ni ada masalah besar. Saya tak berdosa. Apa? Kita dengan manusia boleh cabar. Apa salah saya? Sedap dia cakap kan. Apa salah saya? Awak tak tahu, kita dengan Allah Ta'ala jangan buat macam tu. Ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia macam terlalu risau, bimbang kepada pertemuan di akhirat. Kemudian dia berdoa, dia kata, Ya Rabbi, sekiranya aku ni ada salah, hukumlah aku atas dunia. Ini orang berani. Kita jangan doa macam ni. Saya tak ajar doa ni. Tidak diijazahkan doa ini. Nanti ada orang buat pula, sudah kita. Dia kata, Ya Allah, sekiranya aku ni ada dosa, hukumlah aku di dunia ini. Apa jadi? Sahabat ini sakit sampai kurus, sehingga dalam riwayat dikatakan kurus dia ni macam anak ayam tercabut bulu. Boleh bayangkan? Pernah tengok anak ayam hok cabut bulu, tengok? Ibu ayam cabut bulu pun kurus dah. Kalau kita pergi beli di pasar kedai ayam tu, ayam proses dia pakai. Baginda Nabi SAW pergi ziarah dia. Rasulullah tanya dia, la'allaka sa'altallaha sayyan. Mu ada minta apa dengan Allah? Mana Allah Ta'ala bagi wahyu pada Nabi, sahabatmu ni yang sakit ni ada masalah. Masalah, sila minta. Maka dia tanya, mau minta apa dengan Allah? Dia kata dia minta, kalau dia ada dosa, minta Allah SWT hukum dia dunia. Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Kamu tidak akan mampu kalau Tuhan ambil tindakan. Kalau Tuhan ambil tindakan sungguh dengan dosa, Allah Ta'ala sebut, Lau yu'akhidullahu an-nasa bidhun ma taraka ala zahriha min dabbat. Kalau Tuhan ambil tindakan kepada dosa kita ni, tak ada makhluk tinggal atas dunia ni. Semua akan binasa. Nabi kata, kenapa kamu tak minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar? Cukup minta yang tu. Jadi kalau kita nak berdoa, kita minta al-afiyah. Nas'alullah al-afwa
wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Ini salah satu daripada doa waktu pagi. Doa pagi, doa petang dalam kitab kita tu, kitab zikir doa yang Jabatan Mufti ada keluar. Yang kita pun ada bagi zikir pagi petang, zikir dia panggil perisai Muslim. Ada kitab perisai Muslim. Kalau tak ada lagi nanti kita bagi percuma je. Tapi saya tak bawa hari ni. Yang adanya PDF pun boleh baca dah. Lah ni orang tak bawa bagi tak ada, dia baca dalam PDF ya. Maknanya Allah SWT ajar kepada kita supaya kita sentiasa berzikir, minta as'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala maafkan kita, beri keampunan kepada kita, jangan dicabar Allah Azza wa Jalla. Jangan cabar. Maka pada setelah Allah Ta'ala sebut supaya kita, jadi dua perkara kita. Zikir, istighfar dengan zikir. Kita kena kembar dua-dua sekali. Sebab tak mungkin kalau kita nak kata kita tak berdosa. Mustahil. Siapa dia? Cuma berdosa, dihapuskan dosa, itu ada jalan yang tersendiri. Allah Ta'ala beri pada kita. Ada jalan. Di antara jalan yang Allah Ta'ala beri penghapusan dosa tanpa kita buat apa-apa ni, apa dia? Sakit. Diujinya. Diberi ujian. Tapi kita jangan minta. Sehingga ke dalam hadis peperangan pun Nabi kata, la tatamannau liqa'al adu. Mu jangan bercita-cita nak jumpa musuh. Jangan. Kita tahu lagi siapa dia menang. Boleh jadi dia menang, boleh jadi kita menang. Pasal itulah kita jangan duk cabar syaitan. Syaitan ni main, aku kuat ibadat, mai kacau aku. Jangan main. Sekali dia masuk waswah, esok kita kepeningan, tak mahu buat ibadat. Itu satu. Di antara istighfar dengan zikir. Sekarang dalam ayat ini, wa yatafakkarun, naklah kamu berfikir. Wa yatafakkarun fi khalqis sama, memfikir kepada kejadian langit dengan bumi. Jadi kita kata kita kena gabung di antara zikir dengan fikir dua-dua sekali. Zikir dengan mulut, fikir dengan hati. Pasal tak ada orang tanya, ustaz boleh tak saya nak zikir senyap? Zikir senyap ni pernah dengar tak? Kalau zikir nafas tu lain. Itu ajaran yang tak betul. Ada majlis fatwa sudah banyak keluar, dia panggil zikir nafas. Kau tak pernah dengar lagi? Tak usah dengar kalau tak dengar. Kalau dengar kan dia cari, saya nak cerita apa takut ni. Nah, di masyarakat kita ni bila orang marah sangat dia cari. Dia kata ni rupanya benda yang baru jumpa. Kita tak nak cerita. Maknanya kita dua-dua kita kena ada. Bila kita kata kita berzikir, kita kena bunyi. Subhanallah. Perlahan cukuplah. Kita berzikir secara perlahan-perlahan, alhamdulillah. Zikir lepas solat, tak payah kuat-kuat. Siapa dia suruh zikir kuat? Zikir perlahan. Cuma peranan kita sebagai orang yang nak berzikir, kena hafal lah zikir tu. Semua zikir ingat belakang dah. Zikir lepas solat ingat dah. Kau tak ingat lagi. Yang tu ingat tu duk marah untuk imam. Alah, mak solat sini tak zikir pula lepas solat. Dia nak marah ke imam, dia tak hafal zikir. Sedangkan zikir tu satu amalan khususi, amalan peribadi yang kita kena buat. Kalau orang buat, kalau orang tak buat, kita kena berzikir, bukan tunggu imam zikir. Jadi kita kena ingat. Mana kalau kita zikir, mana kita kena zikir dengan biar bunyi. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita dengar cukup. Tapi kalau kita berfikir tak bunyi, tak apa. Kita fikir tengok aku ni nak pergi mana sebenarnya. Ada ke tidak bekalan yang nak pergi ke akhirat ni kita sudah cukup ke tak cukup? Kita boleh tanya diri kita. Dan bila kita pergi tengok makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala suruh fikir tentang apa dalam ayat ini? Berfikir kepada kejadian langit ni. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bila kamu fikir jadi langit bumi, kita kena respon, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau tak jadikan makhluk ini batil. Subhanak, maha suci engkau. Faqina azaban nar, maka jauhkan kami daripada azab neraka. Jadi para jemaah sekalian, ini di antara cara kita berfikir. Kita kena tengok kepada makhluk Allah Ta'ala ni, respon selalu. Contohnya kita berjalan tengok hayawan yang pelik. Binatang ni comel duduk berjalan, ngak-ngak. Kita kata subhanallah, Allah Ta'ala yang menciptakan. Pergi tengok bukit, tengok dia punya pemandangan, view yang cantik. Semuanya kita kembali kepada Allah yang menciptakan.
Jadi yang kita tak mikir. Maka di sinilah para jemaah sekalian yang kita kena faham, kena selalu teliti bahawa Allah SWT izinkan kepada kita berzikir setiap masa. Berfikir juga setiap masa. Tapi jangan terlalu fikir sampai boleh membawa pada was-was. Itu bahaya. Jadi ada orang ni kalau dia memikir, dia berfikir sangat-sangat sampai dia boleh bawa kepada was-was, maka dia panggil itu satu agenda, satu perbuatan yang berbahaya. Sebab was-was itu mainan daripada syaitan. Mainan syaitan. Dia syaitan ni mari macam mana? Syaitan. Dia mari tanya. Awak ni orang beriman. Yalah, kenapa tak beriman? Baik, kalau awak tak beriman, siapa jadi awak? Kita kata Allah. Siapa jadi ayahmu? Allah. Siapa jadi langit dan bumi? Allah. Last sekali dia cuik. Siapa jadi Allah? Dia mari. Dia masuk lorong was-was. Siapa jadi Allah? Ketika itu kita kena cepat-cepat astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab dia masuk attack dalam hati. Maka ini dia panggil penyakit yang melanda kita ni para jemaah sekalian. Ada dua penyakit yang berbahaya. Satu dia panggil penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Yang kedua dia panggil penyakit syubhat. Penyakit syahwat ni semua kita ada berlaku. Suka kepada cintakan dunia, cintakan kemewahan, cintakan kesenangan, macam-macam cinta kita ada. Itu yang panggil penyakit syahwat. Mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Telah dipasang dalam jiwa manusia ni cintakan kepada benda-benda kesukaan. Tak boleh nak buat apa dah. Kalau kata saya ni tak tahu dah, tak ada cinta apa dah. Nah, kita kata itu menyalahi naluri fitrah. Sebab itulah dalam persidangan yang kita hadir di sini, sahabat-sahabat kita yang duduk dalam negara yang agama Buddha, agama-agama lain yang ahli ibadat dia, kita panggil Sami ke Tok Cha dia, tak boleh kahwin. Itu semua merusak, lari daripada fitrah. Fitrah manusia ni Allah dah tarkib. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Cuma kita kena kontrol lah. Nafsu itu dijaga. Sebagaimana kata ahli qasidah, an-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Ini sedap kalau ada orang pandai berlagu boleh. Dia kata nafsu kita ni kat-tifli macam baby, kanak-kanak. Baby anak kita kecil. Ibu-ibu tahulah, ayah dia tak tahu apa dia. Nah. Intuh milhu, kalau kita biarkan baby ni syabba ala hubbir radha, dia akan suka membesar dalam keadaan menyusu dengan mak dia sampai naik gigi, susu lagi. Tapi wa in taftimhu yanfatimi, kalau kamu biarkan, kalau kamu lepas dia susu, macam ibu-ibu yang sekarang ni, nah, sibuk dengan bekerja, nak pergi berjabat, habis cuti, paksa kena swasta kan anak-anak dia. Dia swasta ke siapa? New Zealand mari mak akak. Australia mari tak? New Zealand, Australia mari mak akak dia hebat-hebat belaka. Susu tu lah. Jangan boleh buka orang putih mari tak. Tuan lompat kuat ni anak tu juga susu. Ahli psikologi kata anak yang tak cukup susu mak euthanasia, mudah mengamuk, mudah kacau. Jadi yang muhim. Tapi analoginya nafsu kita ni macam kanak-kanak. Intuh milhu, kalau kita biar dia syabba ala hubbi radha, dia akan suka menyusu sampai bila-bila. Tapi kalau kita lepas, dia akan lepas. Maknanya para jemaah sekalian, hari ini selepas berlalu Ramadan, alhamdulillah, kata alhamdulillah, kita telah, Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Sebelum Ramadan kita doa berapa kali minta? Allahumma sallim li Ramadan. Kita minta nak sampai Ramadan, dah sampai. Wasallim Ramadan li, ya Allah serahkanlah Ramadan itu untuk aku beribadat. Jadi kita ibadat ke tidak kita hari ni? Alhamdulillah. Puasa 30 hari cukup. Solat tarawih lari tengah jalan ke tidak? Sensitif soalan tu dia kata. Dia kata saya tak lari tengah jalan ustaz. Dia lari dengan imam pertama. Ramai orang cerdik. Dia akan dengar dalam hadis tu. Siapa dia solat bersama imam sampai sudah,
Ditulis paginya pahala qiyamul lail. Dia kata saya imam tukar, biasa tarawih 2 imam kan. Imam tukar tu dia keluar yang tu. Kata benar dia ni. Dia saraf sendiri hadis. Mana dia tu ahli hadis pula. Kalau ahli hadis mari apa ni ahli hadis pun pening. Dia kata ada juga tafsir macam ni. Kita kata sudah sekali dengan imam. Baik. Berapa rakaat kita, berapa juzuk kita baca Quran di bulan Ramadan? Berapa juzuk? Dia kata ustaz jangan tanya benda-benda macam tu. Nah, kita dalam bab ibadat kalau cerita ke orang takut riak. Kalau riak hilang pahala. Saya kata saya tak bimbang takut riak sebab tuan-tuan ada apa ikhlas. Yang saya bimbangnya takut tak boleh jawab. Nak jawab kan tak khatam. Yang takut. Tapi insya-Allah. Maka bagaimana kita nak meneruskan ibadat? Kata orang nak pindah Ramadan pergi ke bulan Syawal tak mungkin sebab Allah dah gezek dah. Inna indatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Allah kata, aku dah tetapkan 12 bulan dalam setahun ni bermula daripada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Tak nak tukar tak boleh. Tapi suasana boleh diambil. Maknanya kalau dalam bulan Ramadan kita boleh baca Quran, kenapa luar Ramadan tak boleh baca? Apa yang menghalang kita? Apa yang menyebabkan? Maka itulah yang kita kata ahli ibadat dia tidak akan putus. Ibadat dia berterusan. Sekarang ni kita kena maintain ibadat kita yang kita buat pada bulan Ramadan ni. Sekarang ni nak mari haji pula. Tuan-tuan perasan ke tidak? Bila tamatnya bulan Ramadan, datang bulan apa? Bulan Syawal. Bulan Syawal ni bulan apa? Saya tahu nak jawab rumah terbuka tak? Rumah terbuka ustaz. Alah terbuka tak buka apa habis dah Syawal je. Puasa 6 berapa hari lagi? Berapa? Tamat ni hari. Alhamdulillah. Hani'an lakum. Allah Ta'ala taqabbalallahu minna wa minkum. Allah Ta'ala kabulkan ibadat kita. Ramai juga. Dia kata ustaz, memang cabaran besar. Nak puasa 6. Saya kata cabar apanya? Niat puasa jangan makan lagi. Orang panggil apa ni? Panggil buka puasa. Saya dah bagi tip. Dengar tip ni. Tapi habis dah. Untuk tahun depan lah dah insya-Allah dah. Kita bagi tip mana kalau kita puasa hari tu, kalau kita nak buat majlis hari raya, majlis rumah terbuka, kita buat petang. Bermula asar sampai ke pukul 10 malam. Siapa dia puasa, saya sediakan buah kurma, mari buka puasa sini. Selamat. Ataupun tak usah susah lah. Kita nak pergi rumah orang, buat rumah terbuka tu dalam kereta, siap dah dia punya tupperware. Sampai-sampai pergi salam tuan rumah, maaf bang, saya puasa hari ni. Nak tak puasa pun takut tak habis 6. Jadi tuan rumah pun kena cerdik lah juga. Kalau puasa tak apalah, nanti kita ambil makanan untuk buka puasa. Jangan lupa, bagi tahu juga, isteri puasa juga. Lama tak apa dia seorang, balik pakcik tu masak nasi sendiri. Nah, kita kena cerdik lah kita ni dalam dunia, hidup dunia ni. Biar bermanfaat untuk dunia, untuk akhirat kita sendiri pun dapat. Bagus selamat. Baik, bila berlalunya Ramadan, datangnya bulan Syawal, tuan-tuan kena ingat, bulan Syawal ni nama dia Ashhurul Hajj. Bulan haji. Bulan apa Syawal? Bulan haji bermula daripada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan. Kita yang tak nak pergi haji ni, tak relax ni. Orang yang nak pergi haji, hari ni KT pertama dah berangkat. Allah Ta'ala lah selamat semua jemaah haji kita insya-Allah. Allah Ta'ala kabulkan haji mereka, jadikan haji mabrur. Dan yang tak pergi haji lagi pun Allah panggilnya segera insya-Allah. Doakan. Mari bulan haji. Bermakna Allah SWT letak kepada kita ni mawasimul khairat. Musim kebajikan tu berpanjangan. Tamat yang ni. Bulan Ramadan, bulan menahan nafsu. Tak boleh makan siang hari. Mari bulan Syawal, bulan makan pula dah. Cakap makan bulan Syawal ni dah. Bulan makan-makan. Tapi ingat, diletaknya waktu untuk kita berpuasa pada bulan Syawal. Sebab apa? Aku nak tengok 6 hari aku ambil daripada 30 ni, mampu ke tak mampu? Tuan-tuan yang mampu kata alhamdulillah. Mari bulan Zulqa'dah, tak ada bilangan 6 hari. Ada bilangan berapa hari bulan Zulqa'dah untuk puasa? Berapa hari bilangan?
Dia ada hari Isnin, hari Khamis. Berapa kali Isnin, Khamis? Kita kata 4 minggu, 8 kali. Kemudian kita ada di tengah-tengah, nama dia Ayyamul Bid, hari putih. Hari putih, maknanya kita lebih kurang dalam, kalau kita lah istiqamah, Isnin, Khamis, 8. Capu hari putih 3 hari, 11 hari. Panjang. Itu dia panggil macam, seolah-olah macam puasa Nabi Daud AS. Puasa Nabi Daud, selang 1 hari kan. Ini pun hampir macam tu. Baiklah, itu puasa berterusan. Tetapi ingat, bila tamatnya bulan Zulqa'dah, datangnya bulan Zulhijjah, tuan-tuan dan puan-puan, kena tanda. Bila mari bulan Zulhijjah, dia panggil bulan haji. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihin khairun wa habbu ilallah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada mana-mana hari yang kita beribadat padanya disukai oleh Allah Azza wa Jalla lebih daripada hari 10 awal Zulhijjah. Mana masuk Zulhijjah, sambung pula ibadat. 1 sampai 9. Hari 10 boleh puasa. Kenapa? Pandai ada. Hari raya ni. Cerdik orang kawasan ni main harum manis kuat ni. Jadi apa ni? Puasa 9 hari. Kemuncak dia Yaum Arafah, pada hari Arafah. Orang lain sibuk di Arafah duduk munajat sana, kita berpuasa di sini. Jadi alhamdulillah. Mari pula kita kata bulan Ramadan kita tarawih. Mari lepas Ramadan ni kita masih lagi mengekalkan solat qabliyah, solat ba'diyah yang muakkad yang tak muakkad. Saya tak pasti risalah cukup ke tidak, tapi ada risalah tu. Maknanya kita boleh berterusan solat qabliyah ba'diyah. Jangan lepas. Kenapa? Nabi SAW sebut dalam hadis, man hafizah, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. 12 rakaat satu hari satu malam. 2 rakaat sebelum fajar. So, dia panggil solat sunat subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa dah? 6. 2 rakaat lepas zuhur. 8. 2 rakaat lepas maghrib. 10. 2 rakaat selepas isyak. 12 rakaat. Siapa dia jaga 12 rakaat ini, Allah Ta'ala akan beri kepada dia sebuah mahligai dalam syurga. Saya nak tanya tuan-tuan di sini, kempen ni kita dah kempen dah dulu. Sebelum berlakunya corona. Ingat lagi kempen sini dulu. Nah, berapa orang yang istiqamah maintain 12 rakaat ni tak miss. Tak diangkat tangan dia tu tak nampak orang. Kalau sudah maintain, alhamdulillah, hani'an lakum. Semoga Allah Ta'ala istiqamahkan amalan kita ni tak kurang. Kalau dia belum lagi, kita perkuatkan semangat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan pandang kecil. Kita hari ni kita duduk di atas bumi. Tak berapa hari lagi kita akan masuk dalam bumi. Pernah satu hari baginda Nabi SAW, dia datang lalu ke kubur seorang sahabat yang baru dikebumikan. Baginda Nabi SAW tanya. Dia kata, kubur siapa ni? Qabru man hadza? Kubur siapa ni? Sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, kubur fulan. Nabi kata apa? Raka'atain khafifatain. 2 rakaat yang kamu solat sunat, ringkas. Ringkas ni mana tak baca panjang-panjang macam kita solat sunat sekarang ni kan. Baca wal asri, baca kuliah, baca qul huwallah. Itu ringkas. 2 rakaat yang ringkas yang kamu solat itu lebih disukai, lebih diharapkan oleh orang dalam kubur ini, lebih disayangi daripada dunia yang kamu milik sekarang. Baru kita nampak nilai 2 rakaat orang dalam kubur kecil ke besar? Sangat besar. Sekarang ni kita duduk di atas tanah ni, berasa besar ke kecil? Rasa besar ke kecil? Kalau rasa besar, tak tinggallah 2 rakaat. 2 rakaat qabliyah atau 4 rakaat. 2 rakaat ba'diyah atau 4 rakaat mengikut bilangan yang telah disebut oleh dalam hadis Nabi SAW, telah dihuraikan oleh para ulama. Mana kita jangan lupa. Jangan ada setengah. Jadi kita kadang-kadang rasa macam tak apalah, tak sempat solat hari ni besok.
Tak solat hari ni, besok dia punya jawapan. Besok kita ada MOU ke dengan malaikat maut? Tak mati lagi, boleh lagi. Bila mari puasa hari Arafah, besar pahala tu, tapi ada orang buat kenduri. Orang jiran masjid buat kenduri. Kita MOU dengan ahli masjid ni semua nak puasa. Tiba-tiba ada yang datang, ustaz, saya minta maaf lah. Untuk tahun ni kita hold dulu. Kita kira tahun depan puasa. Saya kata, Pak Cik, saya boleh je. Boleh luluskanlah permohonan Pak Cik nak hold dulu tahun ni tu puasa. Cuma kalau bolehlah minta WhatsApp dulu sekali ke malaikat maut. Tanya-tanya kok senarai ada dah tahun ni. Dia kata, ustaz perli macam tu, saya puasa lah gitu. Mau dia tahu. Kita mana kita tahu waktu bila malaikat maut memari. Kita jangan lupa. Kemudian jangan lupa kita solat malam kita solat tarawih berapa rakaat, ikutlah. Sini berapa rakaat? 8 ke 20 ke. Itu yang pentingnya bila mari habis Ramadan, kita mesti kekalkan solat witir yang kita dah buat tu. Tak lupa, tak kurang daripada 3 rakaat kita kena buat. Allahu Akbar. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, di antara agenda yang kita mampu buat, inilah. Jangan lupa solat sunat yang berwaktu ni. Baru ni timbul isu, bila kita kempen solat sunat, ada orang bantah. Dia kata, ustaz kenapa tak bagi tahu? Orang yang ada solat qada, tak boleh solat sunat. Kita kata panjang pula hikayat ni. Kita tanya, pakcik ni waktu orang tarawih, dia solat 2 rakaat qada, lepas tu dia duduk sandar kat tiang. Kenapa pakcik tak solat tarawih? Ada qada. Agak-agak bila nak habis qada tu? Wallahu a'lam. Jadi tak solat juga dia. Jadi kita lah, para pendakwah ni, kalau bolehlah, bukalah pintu kebajikan untuk para jemaah kita ni, sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Baik, yang terakhir, iaitulah tentang baca Quran. Baca Quran, kita mesti ada jadual kita baca Quran. Sebab para ulama mengatakan, peruntukkan masa untuk Quran, jangan tunggu bila ada masa baru baca Quran. Berbeza cara. Nantilah, kalau aku ada masa, aku baca Quran. Tak akan baca, masa kita memang tak ada. Tapi kalau diperuntukkan untuk baca Quran, ada tak ada masa? Mesti ada. Aku mesti. Di antara tip yang paling mudah sekali tuan-tuan dan puan-puan nak baca Quran, mari awal ke masjid. Mari awal ke masjid. Bila orang azan tu, kita solat sunat qabliyah. Kemudian kita baca Quran. Ada saya tanya setengah masjid tu 10 minit, ada 15 minit. Ada yang dapat 2 muka. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 3 yang laju. Kita kata sambil tunggu solat itu pun, kita sudah dapat 1,5 juzuk satu hari, insya-Allah akan dapat. Maka para jemaah sekalian, kata orang nak pindah Ramadan ke Syawal, ke Zulkaidah, tak mungkin. Tapi memindah agenda Ramadan ke bulan-bulan yang lain, mampu tak mampu kita? Insya-Allah. Dan zikir, tadi dalam ayat kita tutup dengan zikir yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Zikir-zikir ni jangan cari yang pelik-pelik. Semalam dalam perbincangan kita tu, dia kata zikir ni ada 3 tahap. Yang paling tinggi, yang paling biasa, la ilaha illallah. Biasa. Kemudian dia yang paling tinggi sekali, hu tu paling tinggi sekali. Saya kata, kenapa? Dia kata, la ilaha illallah tu bahaya. Kenapa bahaya? Kalau kita la ilaha, mati. Dia mati tak ada Tuhan. Kau punya teori, Allah Maha Kaya je. Tak payahlah tuan-tuan. Kita ambil zikir-zikir yang maksur, yang pejabat macam-macam kita ada orang duduk keluar ni, baca yang ni je, muadai. Kita zikir setiap hari, lepas bangun tidur zikir, nak pergi ke tandas baca, keluar tandas baca, pakai baju baca, keluar rumah baca, nak pergi masjid baca, nak naik kereta baca, nak makan baca. Kata Syekh Ibn Salah, dia kata orang ni telah termasuk dalam minaz zakirinallaha katsiran wa zakirat, telah termasuk dalam kumpulan orang yang zikir banyak, laki-laki dan perempuan yang berzikir banyak. Dia panggil zikir ikut pergerakan. Kalau tuan-tuan puan-puan yang dah booking nak pergi bertapa dalam Gua Kelam, Gua Gapo So sini, Gua Kelam, abang cancel tak payah. Nak pergi naik atas gunung tak perlu. Cukup dengan zikir pergerakan yang kita ada hari ni. Kemudian nilai tambah laginya, kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Setiap masa tu.
Alhamdulillah para jemaah sekalian, tidak akan kecewa mana-mana orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah kata di ahli fikir, dia kata siapa yang cuai waktu menanam, dia akan kecewa waktu menuai. Maknanya waktu sekarang ni waktu menanam, menyediakan bekalan. Nanti di akhirat esok Allah banyaknya waktu terbuang, banyaknya waktu yang terbiar. Sedangkan waktu itu kita boleh zikir je, boleh je kita nak berfikir. Kita kata Alhamdulillah, mudah-mudahan tazkirah ringkah kita ni ada manfaatnya, iaitulah jadilah manusia yang bahagia, yang sentiasa berzikir pada Allah Azza wa Jalla, yang dia mati, pahala tak mati. Ingat kata-kata hikmat, tulis ni. Manusia yang bahagia, dia mati, kebaikan dia tak mati. Ini bahagia. Yang kita bimbangnya manusia celaka, dia mati, kejahatan tak mati. Ini berat. Kejahatan tak mati. Orang nak buat poster, nak ceramah, dia pergi pangkah. Tulis label-label kat situ. Ini kerja manusia yang tak ada kerja. Nah, orang percaya dengan poster dia pangkah tu, sampai bila-bila pun, tuan-tuan ingat, dia duduk dalam kubur, poster tu berjalan. Sekali dengan muka nakir dalam kubur, kita kata jadilah manusia yang bahagia, jangan jadi manusia yang celaka, dia mati, amalan tak mati. Wallahu alam. Terima kasih kepada semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.